Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi lillahi ta'ala. Allahumma raddina bi qada'ika wa sabirna ala balaika wa auzi'na syukra ni'maika. Ya Allah, jadikan kami redha menerima takdirmu, jadikan kami sabar menerima ujianmu, dan bimbinglah kami untuk sentiasa syukur kepada nikmatmu. Terima kasih yang berusaha Tuan Pengacara Majlis. Yang saya hormati Datuk Zurihan bin Yusof, Ketua UMNO bahagian Kuala Langat. Yang saya hormati juga pimpinan-pimpinan UMNO bahagian Kuala Langat, ahli jawatan kuasa, ketua-ketua cawangan, wanita, pemuda, puteri, seterusnya tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin, muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan, puan-puan, moga-moga dirahmati Allah sekalian. Pada malam ini insya-Allah saya diminta menyampaikan satu tajuk moga-moga bermanfaat, iaitu tamadun dan kepimpinan Islam di alam Melayu. Hadirin hadirat sekalian, malam ini kita berkumpul untuk mengenang dan mengenal sejarah. Nabi SAW menyuruh kita supaya menghargai sejarah. Tak lama lagi kita nak sambut Muharram. Ada satu peristiwa, kata Ibnu Abbas, qadiman Nabi SAW al-Madinata fara'al yahuda tasumu yawma Ashura. Nabi, kata Ibnu Abbas, ketika mula-mula sampai ke Madinah masa hijrah, Nabi tengok orang Yahudi puasa pada 10 Muharram. Lantas Nabi pun bertanya, apa hal engkau semua berpuasa? Budak-budak aku, sahabat-sahabat semua tak puasa, apa hal engkau puasa? Ma hadza? Apa dijawab oleh orang-orang Yahudi? Hadza yaumun salih, hadza yaumun najjallahu bani Israel min aduwihim fasamahu Musa. Kata mereka, hari ini kami merupakan hari yang hebat, hari yang bagus bagi kami. Yaumun salih, hari yang bagus, yang baik. Apa sebab? Kerana kami mengenang hari inilah Allah Ta'ala pernah menolong Bani Israel ketika diganggu gugat oleh musuh-musuh kami dulu, nenek moyang kami. Dan Nabi Musa pun berpuasa pada hari ini. Apa jawab Nabi kita? Fa ana ahaqqu bi Musa minkum fasamahu wa amara bisiyamih. Bila Nabi dengar cerita ini, kata Nabi, aku dengan kau, aku lagi berhak dengan Nabi Musa. Maka mulai hari ini semua sahabat kita puasalah pada 10 Muharram. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Dia orang Yahudi dulu, sampai sekarang lah mereka sambut satu perayaan dipanggil Passover, Pesah, hari Pesah. Sehari sebelum Passover, 14 hari bulan Nisan, Yahudi akan buat satu amalan dia panggil Ta'anid bi Kharat ataupun Ta'anid bi Kharim. Mereka akan puasa sehari. Peristiwa Passover ini ada direkodkan di dalam buku-buku suci Yahudi, antaranya Exodus. Dan mereka berpuasa untuk bersyukur atas kejayaan selepas dibebaskan daripada jadi hamba abdi di Mesir selama 210 tahun. Dan peristiwa ini direkodkan secara eksplisit dalam Quran. Allah turunkan wabak yang mana akhirnya mereka pindah ke Kanaan, yang mana wabak itu dipanggil Makot Mizrayim, wabak Mesir.
Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-A'raf ayat 133, fa arsalna alaihimut tufan wal jarad wal qummal wad dafadi' wad dama ayatin mufassalat, sampai habis ayat. Dan kami menghantarkan kepada orang-orang Mesir taufan, belalang, kutu, katak, darah, macam-macam bala diturunkan, dan akhirnya musuh-musuh Bani Israel surrender. Jadi Nabi ketika tahu bahawa orang Yahudi puasa kerana mengenang sejarah, Nabi kata, ini bagus, kami pun akan puasa juga. Artinya Nabi sangat menghargai sejarah. Nabi tetap kenang sejarah walaupun jarak antara dia dengan Nabi Musa ribuan tahun. Nabi Musa, tuan-tuan, jangan Nabi Musa, Nabi Adam dengan Nabi Nuh jaraknya 1200 tahun. Jarak antara Nabi Nuh sampai Nabi Ibrahim 2240 tahun. Jarak antara Ibrahim dengan Nabi Musa 900 tahun. Zaman Musa sampai Nabi Isa 1900 tahun. Antara Nabi Isa sampai Nabi kita 620 tahun. Walaupun ribu-riban jumlah tahunnya, tetap Nabi suruh kenang sejarah. Maka apatah lagi kalau kita sejarah baru 60 tahun, 65 tahun, 70 tahun, 71 tahun, lagilah kena kenang lagi. Ayo hadirin hadirat, kita belajar dari sejarah, belajar dari warisan. Alam Melayu itu sendiri luas dan kaya dengan sejarah. Mana duduknya alam Melayu ini? Ini banyak perbahasan para akademik. Kata Profesor Dr. Nik Hassan Suhaimi, ini seorang ahli arkeologi. Dia kata alam Melayu ini bermula daripada Madagaskar sampai ke tanah Melayu, membawa sampai ke Papua New Guinea, Australia, New Zealand, Kepulauan Pasifik, sampailah ke Taiwan. Dan ini dia seorang ahli arkeologi. Ada seorang sarjana barat namanya Russel Wallace, Alfred Russel Wallace. Dia mengatakan alam Melayu ini meliputi tanah Melayu sampai ke Tanah Serim. Tanah Serim ini di Burma, bawa sampai ke Kepulauan Nicobar di Laut Andaman di bawah India sekarang. Sampailah ke Filipina, Kepulauan Solomon, sampailah Papua New Guinea. Begitu luas sekali. Sehingga kan ada seorang ahli falsafah Greek namanya Ptolemy. Dia lukis peta kuno, dia letakkan kepulauan-kepulauan Melayu ni ataupun Malay Archipelago di dalam petanya, dan ditulis namanya Golden Chersonese. Dia panggil semenanjung emas. Dan zaman itu bahasa Melayu menjadi lingua franca, bahasa perdagangan orang-orang yang singgah di alam Melayu. Sebab itu alam Melayu, dia bukan alam yang baru wujud. Dia ada memiliki kerajaan-kerajaan tua. Alam Melayu ni bukan setakat Kesultanan Melayu Melaka saja, bahkan banyak betul. Ini kita tak campur kerajaan-kerajaan di Borneo, Santubong, Samarahan Sadong, Kalaka, Saribas, Malano, itu tak campur. Kalau nak campur begitu banyak. Dulu Muzium Negara pernah buat pameran. Pameran tu nama pamerannya 12 kota yang hilang, kota Melayu yang hilang. Funan, Chenla, Zenla, Angkor, Khmer, Dravati, Champa, Lakasuka, Kedah Tua, Sriwijaya, Mataram, Medang, Majapahit dan banyak lagi. Ada 12 kota. Dia kumpulkan, dia buat pameran. Kalau yang paling popular di kalangan kerajaan Melayu tua, pertama sekali kerajaan Funan. Yang ini saya sebut kerajaan yang wujud sebelum Kesultanan Melayu Melaka lagi. Kita tak ceritalah Mat Kilau apa semua tu dah bawah-bawah sangat. Alam Melayu memiliki kepimpinan turun-temurun yang begitu luar biasa. Kerajaan Funan dulu tuan-tuan, lokasinya sekarang di lembah Sungai Mekong. Ini abad pertama. Pusat kerajaannya di Biadapura, sekarang dipanggil Khmer, di Kemboja. Zaman itu dia sudah jadi empire, sezaman dengan Empire Rom, Kushan dan dinasti Han. Kushan ini sekarang duduk negara-negara Xinjiang, Tibet, Tajikistan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Turkmenistan, stan, itu semua dinasti Kushan. Sebaya dengan kerajaan kita Funan ketika itu, Melayu. Kemudian wujud kerajaan Champa.
Champa ni lokasinya di selatan dan di sebelah tengah Vietnam. Ni abad kedua. Pusat kerajaannya di Indrapura. Nama tempatnya Indrapura. Ada beberapa lah ibu negara yang popular Indrapura. Kemudian datang pula kerajaan Kedah Tua. Lokasinya di Sungai Mas dengan di Sungai Bujang. Ini abad kelima. Pusatnya di Pengkalan Bujang. Sampai sekarang masih ada lagi arkeologinya. Kemudian datang kerajaan Gangga Negara. Lokasi ini di bahagian barat tengah di tanah Melayu ini. Ini abad ke-6. Pusat kerajaannya di Pangkalan. Katanya di Broas, di Perak, apa semua itu. Kemudian datang pula kerajaan Sriwijaya. Sriwijaya ni di Sumatera, di lembah di Sungai Musi di Sumatera. Ini abad ke-7. Pusatnya di Palembang. Kemudian datang kerajaan Angkor. Angkor ni di lembah Sungai Mekong. Ini abad ke-9. Pada abad ini, kerajaan Champa, Sriwijaya, Angkor, dia sezaman dengan kerajaan Abbasiyah, sezaman dengan kerajaan Byzantine, dinasti Tang dan kerajaan Chola. Sezaman ketika itu. Kemudian datang kerajaan Mojopahit atau Majapahit. Lokasinya di Jawa Timur, abad ke-13. Pada abad ke-14, Champa, Angkor, Majapahit sudah sezaman dan setaraf dengan Empire Mongol, Turki Uthmaniyah dan Kesultanan Delhi. Lepas pada itu barulah munculnya kerajaan Melakanya, Aceh dan macam-macam lagi. Timbul pertanyaan, kenapa cerita kerajaan-kerajaan tua orang Melayu ini tidak popular? Jawapannya kerana ceritanya disorok oleh penjajah. Penjajah dia sorokkan segala cerita ini. Antara kerja penjajah, bila jajah negara orang, dia padam sejarah. Dia tak nak bangsa yang dia jajah rasa hebat. Dia nak supaya kita rasa bodoh sampai mati. Dia tak nak bagi kita agung-agung sejarah lampau. Sebab itu dia datang pertama sekali dia ambil manuskrip, buku-buku. Tuan-tuan kalau nak baca buku sejarah, pergi mana sekarang? Museum Negara? Perpustakaan Negara? Jawapannya tidak. Kalau tuan-tuan nak tahu sejarah, tuan-tuan kena pergi British Library. Di mana? Di London. Tuan-tuan kena pergi Museum Topkapi di Istanbul. Tuan-tuan kena pergi Museum Leiden di Belanda. Tuan-tuan kena pergi ke Portugal. Kerana semua manuskrip, ribuan manuskrip kita, catatan-catatan kita, kanun bertulis, sejarah Melayu, hatta hikayat Hang Tuah, surat menyurat daripada Sultan Melayu kepada pembesar luar, semua simpan di London. Nama-nama tok penghulu setiap mukim, berapa gaji mat kilau, berapa gaji tok gajah, semua disimpan di sana. Why? Dia tak nak kita tahu kita pandai mengurus dan mentadbir. Alhamdulillah, sejak bila cerita mat kilau ni, dia dah minat dah sikit nak sejarah ni. Adalah sedikit, baru nak bangga. Itu pun adalah orang mengutuk-ngutuk sikit atas, sudah sibuk lah kau orang Melayu. Kau Melayu pun kau ni kerja malas. Kita tak boleh ubah sejarah. Tetapi kita nak sedarkan masyarakat, nenek moyang kau bukan beranak tepi longkang. Nenek moyang kau keluarga memerintah. Tetapi cerita itu tak disebar luaskan. Sebab itu hadirin hadirat, sejarah membantu kita kenal asal-usul satu perkara. Orang yang kenal asal-usul, dia akan ada guru dalam kehidupan. Dan bagi kita hari ini, kalau nak mengenal sejarah warisan nenek moyang, kita tengok peninggalan orang dahulu. Kita tengok tulisan, ada diary, ada surat menyurat, ada geran tanah, ada prasasti, ada batu bersurat, ada naskah-naskah kuno. Dengan kita melihat, oh kita tahu nenek moyang kita cerdik. Tapi tak dapat melengok sebab disimpan di London. Begitu juga yang kita boleh tengok bangunan, candi, benteng, kubur, makam, masjid, istana, keraton. Itu lambang nenek moyang kita. Kita tengok benda-benda macam fosil, artifak, patung-patung, peralatan zaman dulu. Kita lihat karya-karya seni, tarian tradisional, cerita-cerita rakyat, lagu-lagu daerah, seni-seni pertunjukan. Ini semua menjadikan kita faham, oh nenek moyang aku ada tamadun. Bukannya duduk dalam hutan, tidak. Sebab itulah alhamdulillah, kita tengok anak-anak muda sekarang semakin minat dengan sejarah. Mewarisi sejarah adalah satu yang dipanggil reliving the experience of other people. Kita hidupkan kembali pengalaman orang dulu, supaya kita nak pergi ke depan, jangan lupa pandang ke belakang.
Saya sering buat perumpamaan, sejarah ni macam kita bawa kereta. Tuan-tuan pecut kereta 120 km sejam. Betapa laju pun kereta ke depan, jangan lupa pandang cermin belakang. Mungkin ada kereta nak memotong, kita tak perasan. Sama macam dalam kehidupan, nak laju ke depan silakan, tapi jangan lupa pandang sejarah. Sejarah boleh mengelakkan kita dari melakukan beberapa kesilapan, terutamanya kesilapan-kesilapan yang bodoh yang pernah dibuat oleh nenek moyang kita, tak nak diulang balik. Sebagai contoh, 3 Mac 1946 berlaku pembantaian revolusi sosial Sumatera Timur. Penghapusan secara total seluruh Kesultanan Melayu di Sumatera, di Langkat, Deli, Serdang, Asahan, Batu Bara, Kota Pinang, Kuala Lidung, Simalungun dan juga kerajaan-kerajaan di Tanah Tinggi Karo. Semua raja dibunuh. Bila kita belajar sejarah, jangan ulang lagi. Selepas penghampusan secara total Kesultanan Melayu di Sumatera, beberapa bulan kemudian UMNO ditubuhkan. Ada kaitan dengan penghapusan itu. Begitu juga kita belajar dari sejarah, kenapa kerajaan-kerajaan Melayu sepanjang tebing Sungai Muar dan Sungai Johor hilang. Dah tak ada lagi kesultanan-kesultanan ini. Dia lepas Melaka jatuh, Sungai Johor jadi pusat pemerintahan terpenting Kesultanan Melayu. Sebab itu Raja Melayu tak pernah putus, sehingga datang kata-kata bertali ke Siak, bertuan ke Minangkabau, beraja ke Johor. Bukan Johor yang raja sekarang ni, raja dulu, Raja Melaka dulu. Pemerintahan Kesultanan Johor yang berada di Sungai Johor bermula tahun 1529 sampailah 1718, kira-kira 129 tahun. Ada 11 orang sultan memerintah, bermula Sultan Alauddin Riayat Shah yang kedua sampai Sultan Abdul Jalil Riayat Shah yang keempat. Tapi mana semua raja-raja itu? Tinggal sekarang pagoh itu sajalah, dah tak ada apa lagi. Tak ada apa lagi. Why? Maka orang yang belajar sejarah, dia pastikan jangan kita ulang balik kebodohan nenek moyang dulu. Ada beberapa lah kesilapan yang berlaku, bergaduh, fitnah memfitnah, jangan diulang lagi. Sebab itu sejarah sangat mustahak. Dengan sejarah juga kita jadi berbangga dengan tanah air kita. Tuan-tuan, ramai orang sekarang ni mungkin kerana dia marah pada menteri, marah kerajaan dan macam-macam, menyebabkan kebenciannya itu terbawa-bawa sampai benci ke tanah air. Jangan. Kau nak marah menteri tu kau punya pasal, tapi kau jangan benci negara. Menggelarkan negara kita dengan nama-nama yang tak sesuai, jangan. Ada yang panggil negara ni, tak sampai hatilah kita nak sebut negara kita ni diberi nama macam-macam. Kau nak benci kau punya pasal. Ini tanah air, ini rumah kita. Buruk-buruk pun rumah kita, bocor sana sini pun rumah kita. Dah tak ada tempat nak duduk lagi lah. Jangan dihina. Kita negara, adakah teruk sangat sampai tak ada apa nak dibangga? Banyak perkara kita boleh bangga. Dalam dunia ni tuan-tuan, berapa banyak negara yang merdeka hampir sebaya dengan negara kita? Banyak. Tapi cuba bandingkan mereka dengan kita, langit dengan bumi. Saya ambil contoh negara yang hampir sebaya merdeka dengan kita, Morocco. Morocco tua setahun je merdeka, 7 April 56. Bandingkan Morocco dengan Malaysia. Tunisia merdeka tahun 56, bandingkan. Sudan merdeka 1 Januari 56, bandingkan dengan kita. Ghana merdeka dekat dengan kita, 6 Mac tahun 57. Tuan-tuan pergilah ke Ghana sana. Bukan hina negara orang, tidak. Bandingkan dengan rumah kita. Burkina Faso merdeka tahun 58. Ivory Coast merdeka 4 Disember tahun 58. Mali merdeka bulan November tahun 58. Ada negara yang kita tak kenal pun ada. Togo, tuan-tuan tahu mana negara Togo? Togo merdeka 30 Ogos tahun 58. Togo pun kita tahu kat mana duduk. Janganlah. Tak tahu dalam peta di mana. Punyalah. Bukan kita hina dia, tidak. Madagaskar. Oh, tuan-tuan tahu mana Madagaskar? Madagaskar merdeka 14 Oktober tahun 58. Kita banding dengan adik-beradik kita yang merdeka ni, kita lah yang jadi sikitnya. Jadi janganlah kita hina sangat.
Mencintai tanah air ini sebahagian daripada kehendak agama. Yang ini dia panggil dalam istilah sekarang patriotik. Perasaan yang timbul dalam hati sanubari kita untuk mengabdi, memelihara, membela dan melindungi tanah air kita ini. Sebab itu Ibnu Khaldun dia pernah buat dalam kitab Muqaddimah Ibnu Khaldun tentang teori keruntuhan tamadun. Ibnu Khaldun ni dia karang kitab tebal, kitab Al-Ibar wa Diwal Mubtada wal Khabar fi Tarikhil Arab wal Ajam wal Babar. Kitab ni ada 7 jilid. Jilid yang pertama nama Muqaddimah. Dia ni pemerhati jatuh dan bangun tamadun, Ibnu Khaldun. Dia mengatakan mana-mana dinasti kebiasaannya hanya bertahan 3 generasi saja. Tak ada generasi yang dinasti yang lebih daripada 120 tahun. Jarang. Kita ambil kerajaan Melayu Melaka. Kesultanan Melayu Melaka berapa ratus tahun pemerintahan? 110 tahun je. Payah nak cecah 120. Khulafa Ar-Rashidin, 4 orang sahabat Nabi yang mentadbir, berapa tahun saja berkuasa? 29 tahun saja. Dinasti Umayyah begitu hebat, ada 14 raja dinasti Umayyah. Berapa tahun mereka memerintah? 91 tahun saja. Dinasti Aghlabiyah di Qairawan di Tunisia, begitu cantik binaan mereka. Berapa ratus tahun mereka memerintah? 109 tahun saja. Dinasti Tulun di Mesir dan Syria, begitu cantik tamadun mereka, 37 tahun saja. Dinasti Hamdaniyah di Aleppo, Syria dan juga di Mosul, Iraq, hanya bertahan 99 tahun. Ada 8 dinasti Bani Buweh di Kairo, di Iraq dan di Iran, 110 tahun saja. Sama juga dinasti Ayyubiyah di Kairo, 78 tahun. Kita baru berapa tahun? Kita baru 65 tahun. Sebab itu kalau tak dijaga, hancur. Kata Ibnu Khaldun, satu generasi 40 tahun. Satu generasi 40 tahun. Generasi pertama biasanya dia akan jaga negara. Sebab generasi pertama ni generasi yang tempuh pahit maung kehidupan. Mereka berjuang minta merdeka. Jadi dia rasa sayang negara tu tinggi. Generasi kedua ni generasi yang lahir lepas zaman penuh ranjau. Lahir zaman mewah, selesa, semangat juang dah mula luntur. Zaman itu zaman 60-an, rambut dah mula panjang. Ada remos ikat tepi, taruh brake cream. Baju pattern ada kotak-kotak, seluar bell bottom, kasut Beatles jenama Johnson, Saipun kapak. Dia dah sibuk dah jamming, dia dah lupa sikit dah. Tapi masih sayang negara. Sebab engagement dengan orang lama masih ada. Masih ada. Time perarakan kemerdekaan akan ada satu kontijen veteran merdeka. Mereka akan jadi kita jadi semangat. Tapi masuk generasi kita, generasi menuju kehancuran. Semangat kekitaan dah tak ada, patriotisme luntur, kutuk negara sendiri siang malam. Kau nak marah kerajaan tu kau punya pasal. Ini negara, mana boleh kutuk negara? Negara ni, lagu negaraku berdirilah kita. Ini negara kita. Orang tak boleh nak bezakan. Tapi Alhamdulillah, don't worry, be happy. Ada satu kajian pernah dibuat di seluruh dunia, kajian tentang patriotisme. Ada satu NGO, tapi NGO pun bertaraf antarabangsa lah. Ini independent punya researcher. Dia buat kajian tentang tahap patriotisme di seluruh negara. Mereka buat di seluruh dunia. Mereka buat kajian di 64 buah negara. Dan responden mereka ada 64,000 responden. Responden ni ramai betul. Jadi dapatan daripada kajian mereka ini menarik. Kata mereka, di Jepun hanya 11% saja rakyat mereka sanggup bangun berperang untuk negara mereka. Jepun habis dah. Patriotisme dah tak ada. Jepun habis 11% saja. Negara yang agak tinggi untuk patriotisme, nombor 1 Maghribi. Yang kedua Fiji. Orang Fiji kalau kerajaan diisytiar perang terus bangun. Negara ketiga yang tinggi Pakistan, 89%. Orang Pakistan jangan main-main, nampak dia melebur roti, nampak dia jual kapet. Kalau dia semboyan perang India, dia buang kapet, dia balik kampung, jangan main-main. Dia orang semangat dia jaga negara. Pakistan. Orang Malaysia macam mana?
Orang Malaysia duduk di kedudukan ke-23 dunia, iaitu 63% rakyat kita boleh berjuang kalau ditekan butang untuk perang. Harap-harap tuan-tuan masuklah dalam 63% itu. Kalau tak ada cak ayam je lah, tak payah pakai tanjak lah kalau takut. 63% okey lah, maknanya okey. Yang lebih tak tahulah, yang persen tu yang jenis akan lari duduk Australia, lari duduk di Singapura, itu yang mazhab itulah. Kita dah apa nak jadilah. Ini tanah air kita. Tuan-tuan sekalian, Nabi SAW adalah contoh orang yang paling sayang kepada bangsa, kepada tanah air. Nabi ni tuan-tuan, dia boleh sebut nama dia sampai moyang dia yang paling atas. Aku nama Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Dia boleh sebut sampai Ismail. Punyalah dia jaga jurai keturunan dia sampai dia boleh susun. Kita boleh susun nama nenek moyang sampai nombor berapa. Saya ingat sampai atuk kita je. Moyang kita pun tak tahu dah apa nama. Moyet pun tak tahu apa nama lah. Kadang bila tanya, awak ni keturunan apa? Tak tahulah ustaz. Dia pun tak tahu dia Jawa ke, Banjar ke, Bawean ke, Kampar ke, Mendeleng ke, dia tak tahu. Tak, saya orang Malaysia. Kau keturunan apa? Tak tahu. Saya percaya satu hari esok anak muda kita, dia dah tak tahu dah dia ni Rawa ke, Jawa ke, dia tak tahu lagi dah. Agak ada kata saya keturunan orang asli agak saya ni ustaz. Dah sampai ada esok satu hari dia dah tak tahu keturunan. Maknanya dia tak sayang pun keluarga dia. Nabi boleh sebut sampai Nabi Ismail, Adnan ke atas, dia jaga. Dan Nabi sayang Mekah, tak payah ceritalah. Ni minggu depan dah start hijrah. Nabi ketika nak hijrah, dia lalu di kawasan Hazwarah. Hazwarah ni dekat kawasan Bukit Sofa. Dia pandang kepada Kaabah. Dengan linangan air mata, dia bercakap dengan Kaabah, dengan kota Mekah. Wallahi innaka la khairu ardillah wa ahabbu ardillah ilallahi walaula anni akhrajtu minka ma kharajtu. Nabi nangis. Kata Nabi, wahai Mekah, I love you wahai Mekah. Kalau tidak kerana aku disuruh pindah, aku tak ingin tinggalkan kau wahai Mekah. Berapa orang pada kalangan tuan-tuan pernah bercakap dengan negeri Selangor, pernah bercakap dengan Shah Alam, pernah bercakap dengan Pekan Teluk Panglima Garang. Tak ada orang bercakap dengan kampung sendiri. Nabi dia bercakap dengan kampung dia sendiri. Dia sayang betul. Memang dia sayang, bukan main-main. Sebab itu mencintai tanah air, ini kehendak agama. Ini kehendak agama. Namun hadirin hadirat sekalian, negara tak ada makna kalau tak ada pemimpin. Negara takkan ada makna kalau tak ada pemimpin. Kita sangat memerlukan kepada pemimpin, bukan sekadar dalam konteks negara. Dalam perjalanan nak pergi travel ke mana-mana pun kena ada pemimpin. Kalau tak ada ketua, siapa nak buat keputusan? Baik itu kalau kita berjalan, sunat hukumnya melantik ketua. Kalau tidak, tak tahu arah tujuan. Suami beritahu, jomlah kita singgah makan kedai depan tu. Sepatutnya keputusan di tangan dia. Tapi Menteri Pertahanan yang duduk di sebelah, kerjanya nak tahan je kerjanya. Menteri Pertahanan ni isteri lah, saya panggil Menteri Pertahanan. Saya nak tahan je kerjanya. Usul ditolak katanya. Anak tengah tidur, kalau berhenti semua bangun, payah kita nak menjaga. Habis nak makan macam mana? Drive thru saja. Sudah ada dua keputusan dalam satu perjalanan. Bila nak selesai kerja? Yang ni nak kona ke sini, isteri kata, janganlah ikut shortcut, ikut belakang. Bila nak sampai destinasi? Sebab itu mesti ada satu kata putus saja. Jangankan dalam negara, di rumah pun kena ada ketua. Dalam kawasan kampung kena ada ketua. Mukim, daerah, negeri, negara, kita perlukan kepada pemimpin. Saya selalu bawa contoh, hidup umpama 5 jari. Jari ibu ni pemimpin. Kenapa pemimpin jari ibu? Sebab pemimpin ibu jarinya mahal. Tuan-tuan kalau jumpa pemimpin, dia buat macam ni, lulus peruntukan. Jangan main-main. Pemimpin ni mahal. Jangan minta yang lain-lain ni, jari ibu tak laku semua. Saya jaga masjid, masjid negeri Pahang, masjid negeri Sultan Ahmad I. Masjid saya ramai menteri datang semayang. Kalau datang Kuantan, dia semayang masjid negeri.
Kami bila 3 hari sebelum menteri sampai, protokol maklum. Jadi kami pun ambil kesempatan lah. Bila menteri datang, ulur surat terus. Buatlah apa-apa, minta bilik Bilal ke, bilik imam ke, aircon apa yang patut. Ada sekali Datuk Seri Azmin Ali datang. Dia masa tu dia Menteri Awal Ekonomi zaman PH dulu. Datang semayang. JKR apa ni, protokol maklum, kita buat surat. Minta wiring dengan PA system. Buat surat, JKR sebut harga lah, telus lah, tak ada tipu-tipu punya. JKR bagi sebut harga, minta. Buat surat. Jumpa dia habis semayang, bawa masuk bilik VIP, bagi dia minum air, makan apa. Datuk Seri, masjid ni PA system tak berapa syok ha? Bila batuk tu tak ada suara, tak syok. Habis macam mana? Ni surat ada, terus ulur tuan-tuan. Panggil orang JKR, tengok, wah. Okey, dia buat macam ni, lula tuan-tuan, 3 juta dapat. Don't play. Menteri 3 juta sikit lah. Tu KSU punya lain je 3 juta ni. Menteri bilion 3 juta ni senyum ya. Ibu jari dia mahal. Jangan main-main. Baru ni Perdana Menteri datang semayang, sehingga semayang Jumaat. Protokol maklum, kita Perdana Menteri ni lagi lubuk besar. Buat surat. Kata apa ni lagi nak minta lalu ni nak minta untuk masjid. Minta lah pejabat. Sebab Bilal tidur kat speaker kesian ke Bilal tidur kat speaker kena gigit dengan tikus. Buat surat, panggil kontraktor. Kira sekaki 150. Main tembak begitu ya. 150 sekaki, orang-orang 250,000. Pejabat tak adalah besar sangat. Tanya ke JKR endorse. Datang PM. Terus hulu. Datuk Seri Hamid adalah masa tu. Hulu kan. Amal pejabat apa ni? Untuk Bilal, untuk Seri. Siang Bilal tidur atas lantai sebelah ekor, sebelah speaker je. Tak ada bilik. Imam ada bilik. Dia senain, lulus. KP ICU, lulus. Ini macam. Dia buat ini macam, lulus. 250,000. Jangan main-main, jari ibu dia mahal. Dia buat macam ni, lulus. Tapi 250,000 Perdana Menteri sikit sangat bagi dia. Itu bukan level Perdana Menteri. Itu level yang berhormat maksudnya. Tapi saja minta. Ni, mahal ibu jari. Pemimpin. Jari telunjuk ni siapa? Jari telunjuk ni orang kaya. Dalam negara, dalam kampung, dalam kawan-kawan, kena ada seorang orang kaya. Bahkan kalau nak buat masjid pun, jangan mesyuarat semua ustaz semua. Kalau nak buat masjid, nak buat hospital, panggil ustaz je mesyuarat, tak siap masjid. Sebab semua buka kitab. Dari mazhab Syafi'i mana, bila nak buat asyik bincang kitab, ya halal haram, ngadap kiblat tak ngadap kiblat. Dia kena ada seorang kaya, kerjanya sign check. Lepas kita dah buat kira-kira panggil arkitek, engineer, Datuk, ini benar. Okey, lulu, dia sign, dapat masjid sebiji. Orang kaya mahal. Kenapa orang kaya ibu jari telunjuk? Sebab orang kaya kalau dia tunjuk, jadi. Orang kaya telunjuk dia mahal. Dia pergi ke kedai, dia tunjuk barang, Cina hantar ke rumah. Okey, you hantar rumah dulu boleh tak? Boleh Datuk, dia mesti hantar punya. Jari kita tak laku. Habis bulan habis gaji, order burger pun tak dapat kadang-kadang. Ni jari kita. Ni jari tengah. Saya tak angkat tinggi kalau ambil gambar fitnah. Ni jari tengah. Jari tengah ni siapa jari tengah? Ini ulama, agamawan. Ulama dia tidak boleh menyebelah. Dia mesti di tengah-tengah. Dia tidak ke mana-mana tapi ada di mana-mana. Sebab agamawan kalau dia menyebelah, orang yang sebelah lagi tak boleh guna dia. Apatah lagi kalau kita imam, bilal, hakim, qadi, itu memang tak boleh. Dia mesti milik umat. Ni ulama, dia duduk tengah. Yang ini jari manis. Siapa umpama jari manis? Kaum muda, pemuda, puteri, belia manis. Mereka ni orang muda ni jari manis. Kenapa mereka umpama jari manis? Pertama kerana jari manis ni umpama kalau cincin biasa pakai di jari manis. Apa sebab? Cincin ni simbol harapan. Artinya pada orang muda kita letak harapan. Maaf tuan-tuan ya, yang dah berumur. Orang tak letak harapan pada orang lama dah. Orang letak harapan pada orang muda. Mana ada orang letak harapan pada orang maghrib ni, orang tak letak harapan lah. Orang letak harapan pada orang muda. Baik tu tuan-tuan, kalau dengar ucapan pidato, saya tak pernah dengar ada orang baca ucapan berapi-rapi di atas pentas, pakcik-pakcik harapan bangsa.
Macam-macam lah harapan negara. Saya tak pernah dengar. Tuan-tuan pernah dengar? Mana ada, bukan kita nak menafikan. Kita payahlah nak letak harapan pada orang lama. Payah. Harapan orang letak pada orang muda. Walaupun belum tentu boleh harap. Tapi kita letak harapan pada dia. Sehingga Soekarno kata-kata yang terkenal, pemuda harapan bangsa, pemudi harapan pemuda. Berikan aku 10 pemuda, akan ku gegarkan dunia ini, kata Soekarno. Bagi dia 10 orang je muda. Tapi berikan aku 10 orang tua, kan ku gegarkan gunung Merapi. Boleh juga. Pergi gunung Merapi boleh lah. Ini orang lama janganlah kecil hati pula. Tidak. Ini harapan. Harapan. Cuma orang muda janganlah samsing pula. Wah, dengar tu, dengar tu, dengar tu, orang tua, dengar tu. Janganlah samsing pula. Dia orang tua kita panggil, orang muda kita panggil pemuda. Orang tua panggil petua. Dia banyak petua. Jadi jangan derhaka lagi. Dia banyak pengalaman. Pengalaman dia tak boleh jual beli. Dan orang zaman muda juga, jari manis ni, dia artinya zaman muda, zaman paling manis. Manis dikenang. Ibu-ibu paling cantik zaman muda ke zaman sekarang? Zaman muda lah. Zaman sekarang pun cantik, tapi lutut pun lain macam lah. Lain macam naik tangga. Ni contoh. Masa ibu-ibu, masa muda, duduk tepi jalan. Berapa kereta hon? Masa Sweet 17, banyak kereta hon kan. Bas, lori, berdoza, BO, lori JKR, semua hon kita. Sebab Sweet 17. Tunggu nanti umur 71, berdiri tepi jalan senyum, orang lari. Keluar berita ada hantu lagi. Punyalah teruk. Tuan-tuan zaman bila paling gemilang? Muda lah. Zaman sekarang okey, pergi gaut, kerja sikit-sikit gaut, saya go out tak daya juga. Zaman muda kita main bola macam mana? 90 minit tak ada pancitnya. Atas bawah. Sekarang pun main bola, curi ayam lah, duduk kat gol. Tak larat. Main badminton pun ucap 2 kalimah syahadah dulu. Takut mati. Siap ambulan lagi tunggu. Maknanya zaman muda, zaman manis dikenang. Zaman kita rock, zaman rock kapak, kita syok ingat seluar bell bottom. Suka. Tapi benda tu tak berulang kembali. Baik tu orang muda, jari manis. Jari paling ujung, kelengkeng. Kelengkeng ni siapa? Kaum wanita. Kenapa wanita duduk pada kelengkeng? Kelengkeng ni jari yang paling kecil. Tapi walaupun dia paling kecil, dia lah paling mantap. Banyak kerja yang jari lain tak boleh buat, kelengkeng boleh buat. Tuan-tuan kalau gatal hidung, gatal telinga, ibu jari tak boleh pakai. Yang paling syok ni, kelengkeng. Artinya kaum wanita, ada benda yang kita orang lelaki tak boleh buat. Dia boleh buat. Kalau majlis-majlis ngumpul orang, jangan harap daripada orang lelaki, biarlah orang perempuan buat. Dia punya buat lain. Ni saya baik kita buat di dewan wedding. Kalau buat di dewan tempat lain, habis dihias macam-macam, bunga telur ada macam-macam. Dia orang ada sentuhan-sentuhan yang orang lelaki tak boleh buat. Saya bawakan analogi ini. Kalau 5 jari ni digenggamkan, dia akan membentuk penumbuk yang sangat padu, yang boleh menumbangkan apa saja. Tapi kalau salah satu terbungkai, kita buat program orang kaya tak ajak. Kita buat program misalnya tak ajak orang muda-muda misalnya. Kekuatan apa kita boleh buat dengan tangan macam ni? Tak ada kekuatan. Nak tumbuk orang pun orang tak takut. Jomlah tumbuk dengan aku. Orang tengok, mana penumbuk macam tu. Artinya kita kena kompak. Salah satu elemennya adalah pemimpin. Tapi tuan-tuan, bukan senang nak jadi pemimpin. Cakap boleh lah. Jadi pemimpin susah. Sama juga macam semayang. Tuan-tuan nampak imam senang. Tuan-tuan try jadi imam. Try jadi imam sekali. Nampak senang, tapi belum tentu lagi. Fatihah tak ingat pun ada. Panik. Ada. Baca ayat yang biasa, tapi boleh jadi terlupa banyak. Ayat-ayat yang Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'bud wa la ana a'budu ma abattum wa la antum a'biduna ma a'bud wa la ana panjang pula dah ayat dia panjang. Padan muka. Tak jumpa berhenti. Lala makmum tegur, lakum dinukum tak ada maria. Lakum dinukum waliyadin. Padan muka. Oh, ingat senang jadi imam.
sama jadi pemimpin. Tuan-tuan ingat, senang? Susah. Sebab itu dalam fiqh, nak melantik imam ada syarat. Imam semayang mesti aqra'uhum. Kalau yang tu mesti cari yang paling pandai membaca. Kalau semua kampung tu pandai baca, fa'alamu bis sunnah. Siapa yang pandai sunnah-sunnah Nabi. Kalau semua ikut sunnah, fa'aqdamuhum hijratan. Siapa yang paling cepat hijrah, orang paling baik sekali. Kalau semua hijrah sedap, fa'aqdamuhum sinnan. Cari yang paling senior sekali usianya. Imam pun ada kriteria. Tapi nak jadi makmum tak ada kriteria. Siapa-siapa je boleh pergi masjid. Yang bodoh, yang cerdik, yang apa saja, gila pun boleh datang. Tapi nak jadi imam, ada peraturan-peraturan dia. Sehingga kan dalam fiqh, imam kalau dia tak disukai oleh makmum, rosaklah semayang imam. Salah satu, la turfa'u lahum salatuhum fawqa ru'usihim shibran. Ada 3 golongan sembahyangnya tak terangkat dari kepalanya walau sejengkal. Yang pertama adalah rajulun amma qaum wa hum lahu karihun. Seorang imam yang jadi imam dalam keadaan makmum tak suka dengan dia. Don't play. Jadi imam pun dia kena disukai oleh makmum. Tapi bukanlah makmum asal tak suka je terus imam berdosa. Tak suka atas sebab tu profesionalisme. Contoh, imam sembahyang tapi bacaannya salah. Makmum tegur banyak kali, dia buat bodoh je. Orang buat memorandum suruh letak jawatan, dia tak nak letak jawatan. Sebab allowance banyak. Jakim bagi 850. Campur dengan masjid bagi lagi gelebu-gelebak, mengajar takmir, mengajar lagi ada kafar, mengajar sikit, juru nikah, tok midui, macam-macam. Dapatlah dia 6,000 sebulan. Letak jawatan, hilang mata pencarian. Campur pula tauliah dia, tauliah sultan. Dia tak nak letak jawatan. Dia buat keras je jadi imam. Makmum dah tak suka. Kalau dia semayangnya tak diterima oleh Allah. Semayang makmum diterima, tapi mesti ada sebab. Contoh, imam baca tak betul. Memang baca tak betul. Ada pernah berlaku. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Panjang betul waladdallin dia. Kena panggil dengan kadi jabat agama. Wak, kenapa baca panjang wak? Berapa harakat? 13 harakat. 13 harakat. Mana dia mengaji? Jangan wak ini gini. Saya dulu pesantren ni 13 harakat. Dia buat keras dia lagi. Ada. Ataupun pernah berlaku imam langgar etika imam. Awak imam masjid kampung, masjid daerah. Tapi naib johan snooker peringkat daerah. Rupanya imam kaki snooker. Tournament snooker dia masuk. Yang jadi johan Cina toke snooker tu. Dia naib johan. Orang ambil gambar. Yang ambil gambar pula makmum. Dia tengah melerap atas meja snooker. Batang kiu tak ada, dia tu nerap, ambil gambar, hantar pejabat agama. Panggil dia kali. Awak main snooker ke? Main tuan. Awak tahu tak awak imam? Oh, imam tak boleh main snooker. Ini legally right, morally wrong. Imam mana boleh main snooker? Ada imam karaoke, ada la ilaha illallah imam pula karaoke. Orang panggil dia baca doa, habis baca doa makan. Time kukiran kaki dia tak diam. Rupa dia veteran Pok Ye. Ni cerita je, bukan sini, tempat lain. Tiba pengusi majlis ngusik. Silakan tu imam kau nak menyanyi. Buatlah tolak-tolak sikit. Terus laju bangun. 5 lagu dia nyanyi la ilaha illallah. Imam buat-buatlah tanda sikit. Kalau nak lepas gian pun tunggulah second phase, orang dah balik baru nak kau nyanyi. Ini pukul 12.30 tadi itulah nyanyi lagu Berori. Tak betul. Pecat, tak boleh. Imam dia kena jaga nama baik dia. Sebab itu tuan-tuan, bukan senang jadi imam. Saya gelarkan imam ni makhluk hampir pupus, spesies terancam. Payah betul cari imam sekarang. Ada setengah surau ada, imam tak ada. Terutama surau kuartus kerajaan. Kalau surau Korea tu adalah sebab kita daftar dengan jabat agama. Kalau kuartus memang tak ada imam. Imam dia main tolak-tolak. Jadi orang kalau tak nak jadi imam, dia nak selamat, pergi surau pakai t-shirt semua. Manchester United, Liverpool, dengan anggapan kalau pakai t-shirt tak ada orang tolak. Sekali ada orang pakai jubah datang masjid, datang surau. Semua dah tunggu.
Dia pula dah rasa macam orang pandang lain macam. Alamak, dia pun pergi ambil air semayang. Kau main lama dia main air. Boleh tak nak ambil. Macam mandi mayat lah. Jam dah 7.50, tak komat-komat. Dah orang menunggu dia. Padan muka pakai jubah. Dia pun, jahanam aku malam ni jadi imam pula dah. Aku tak tahu sini tak ada imam. Dia pun buat selamba naik. Semayang sunat. 8 rakaat dia semayang sunat. Tak betul. Dia nak member tunggu lama. Tak kira kau semayang 20 baru aku tunggu. Pukul 8 tak semayang maghrib lagi. Baik itu susah tuan-tuan. Imam ni benda rare sekarang ni. Jadi kalau imam pun susah, jadi pemimpin pun susah. Kita tahu kritik ya pemimpin. Tuan-tuan try sekali pegang sepenggal, tuan-tuan nak tahu. Makmum macam kami jadi imam, makmum kutuk tu biasa. Imam baca pendek ya. Lawan banyak baca pendek, anak aku boleh jadi imam. Dia dah start dah ngira duit tu imam. Makmum dia suka kira duit tu imam. Dia tak tahu time tu imam tak ada duit, kau tak nak tolong tanya pula. Time dia ada duit kau tanya sangat. Kalau imam baca panjang pun kena kutuk. Imam panjang baca syok sendiri ke tu. Tentang kadi datang kau main panjang mengilai. Dia kata kita mengilai pula dah. Ada dulu kes makmum kaki komplain. Imam baca semua tak kena. Baca panjang dia bantai, baca pendek dia bantai. Akhirnya imam fed up, letak jawatan. Orang pencen jenis tisu tuan-tuan. Kutuk banyak kali, letak jawatannya. Awaklah jadi imam, banyak cakap sangat. Ingat dia lawan besar jadi imam surau tu. AJK lah bising. Itulah yang engkau terlalu bising dah imam mengajuk. Siapa jadi imam? Kau lah jadi imam, banyak komplain. Aku pun 3 senawi juga. Boleh jadi imam, tolak jadi imam. Dia selama ni kaki komplain, suruh jadi imam. Sabbihisma rabbikal a'la. Oh terror lah, baca sabbihis ni dah kira 3 senawi lah. Tapi sebab engkau action sampai ayat wa yatajan dia batuk. Wa yatajan dia suruh soft pertama tolong sambung. Soft pertama yang belakang ni semua veteran pok ye. Mana dia hafalnya? Semua buat pekak lantak kalau imam aku tak tahu wa yatajan apa. Imam pun kalau dah tak ingat surah, tukar je lah channel lain. Baca je lah qul wallah ke apa yang ingat ya. Dia buat keras begitu ya. Wa yatajan wa yatajan 5-6 kali. Akhirnya ada satu makmum daripada belakang dia sergahnya imam. Wa yatajan rukuk je lah imam. Dia pun rukuk. Baru dia tahu. Dia terus menggagau rukuk, sujud, naik rakaat kedua, aku ni imam. Kenapa aku dengar cakap makmum astagfirullahalazim. Dia datang angin, dia nak marah. Dia cepatkan semayang. Habis semayang dia pusing belakang. Siapa suruh aku rukuk? Budak yang suruh tu rakaat kedua lagi lah. Ini imam gangster ni. Saya bawakan analogi cerita ini nak menggambar pada tuan-tuan. Ingat senang jadi pemimpin, susah. Tetapi ini beza orang Melayu. Melayu ni, kepiawaian orang Melayu dalam mencari dan memilih pemimpin tidak boleh diragui keberkesanannya. Sebab saya cerita di awal tadi, kita kan tamadun raja kita lama. Daripada kerajaan Funan, Champa, Langkasuka, bagai-bagai, menyebabkan kita pandai memilih pemimpin. Ada satu ungkapan rantaian syair saya nak kongsikan dengan tuan-tuan malam ini. Dia panggil syair nasib Melayu. Syair nasib Melayu ini syair lama, dikumpul kembali oleh Allahyarham Tenas Afendi tahun 1990. Syair ini dia susun selepas kejatuhan Kesultanan Melayu di sepanjang tebing Sungai Muar. Tadi saya ceritakan lepas Melaka jatuh, Sungai Johor jadi pusat pemerintahan Kesultanan Melayu. Zaman itu Kesultanan Melayu ramai, tapi semua jatuh kerana bergaduh. Sultan yang pertama, Sultan Alauddin Rakyat Shah. Dia Sultan Melaka yang ketujuh, mangkat diracun dan dia mangkat di Paguh tahun 1488. Makamnya masih ada sampai sekarang di Paguh. Tuan-tuan pergi ke Paguh, Masjid Sultan Alauddin namanya, ada makam Sultan Alauddin. Dia mangkat difitnah, mangkat diracun dan difitnah. Zaman itu
Pembesar istana dia bergaduh sesama sendiri zaman Sultan Alauddin Rayyan Shah ini. Akhirnya tuanku adalah orang rekomen dia kahwin dengan Tun Senaja. Tun Senaja ni anak Tun Ali, Bendahara Melaka yang keempat. Tun Ali ni dia bukan Melayu. Tun Ali ni nama sebenar dia Bendahara Seri Nara Diraja Biraja Banua Kaling Manipurindam. Dia India. Dia ni anak kepada Baginda Manipurindam, orang kaya dari India, kahwin dengan Tun Rana Sendari binti Seri Nara Diraja Tun Pepatih Besar. Jadi dia meninggal tahun 1456, digantikan oleh Tun Perak. Anak dia kahwin dengan Sultan Alauddin. Dan zaman tu orang Melayu, dia ada satu perangai, dia terlampau raih orang luar. Dia terlampau menganggung-anggungkan sangat orang luar. Kan orang kita kalau sambut tetamu luar biasa, senja gemilang, bayu pepuput, gogor kenanga, celah jerami. Besar hati kami menyambut tuan datang ke kampung kami. Capung, suka sangat. Orang putih datang, kita suka. Portugis datang, kita suka. Batu kecubung, warna ungu, ditatah belian, batu bermutu. Adat kami menyambut tetamu, hamparkan tikar, lebarkan pintu. Macam-macam lah. Jadi lepas pada tu, tuanku Sultan Alauddin, dia lantik 2 orang jadi pegawai khas dia. Seorang nama Hang Siak, seorang nama Hang Isap. Dia lantik jadi sulit dia. Jadi pembesar-pembesar istana marah. Ini mana punya orang kau lantik jadi penasihat ni? Kami ni yang dah lama daripada akar umbi bekerja siang malam pagi petang, tiba-tiba time nak lantik penasihat, engkau mana mari punya penasihat. Jadi berlaku komplot antara Raja Ahmad, Bendahara Seri Maharaja, Tun Senaja, isteri yang kedua tadi, dengan Raja Mahmud, anak kepada Tun Senaja, campur dengan Raja Merlang. Raja Merlang ni adik Tun Senaja. Komplot nak melantik masing-masing anak dia jadi raja. Jadi Tun Senaja, dia lantik anak dia Raja Mahmud jadi raja, dia tendang je Raja Munawar. Raja Munawar ni anak sulung almarhum Sultan dengan Raja Fatimah, Melayu betul. Jadi bermulalah sejarah darah Sultan Melaka ada darah India ketika itu. Itu sejarah dia. Dia nak tolak anak dia jadi pemimpin. Bergaduh. Akhirnya bertumbuk dan berbunuhan. Sampailah kepada Sultan Tebing Sungai yang terakhir, Sultan Abdul Jalil Rayyan Shah yang keempat. Mangkat dibunuh juga. Di mana? Di Kuala Pahang. Yang bunuh dia Nakhoda Laksmana Nakhoda Sekam. Kononnya cerita fitnah, Sultan Abdul Jalil nak bina kerajaan daripada Pahang, nak serang Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah ataupun raja kecil yang ketika itu menambalkan dirinya sebagai Sultan Johor yang ke-12. Jadi kerana perebutan kuasa, fitnah memfitnah, pancas memancas, akhirnya berbunuh-bunuhan. Sejarah ini berulang balik ataupun tidak? Berulang lah. Cuma sekarang tak berbunuh-bunuh ya. Kalau boleh berbunuh lama dah peparang kita ni. Tak boleh nak membunuh ya. Dulu mereka tak larat nak bergaduh-gaduh. Kira perasap kerih, kira berlawan je lah. Cari tengah hutan mana-mana kita berlawan dulu. Berlawan dalam kem plekat pun ada. Silat dalam kem plekat. Macam-macam. Baik itu tuan-tuan, jangan ulang sejarah ini. Habis itu syair nasib Melayu, dia buat cerita tentang itu. Orang tua dulu disebut, pilih-pilih tempat mandi, pertama teluk, kedua pantai. Pilih-pilih tempat menjadi, pertama elok, kedua pandai. Kalau nak cari pemimpin, pertama biarlah elok, yang kedua biarlah cerdik sikit daripada rakyat. Jangan lebih bodoh oleh kita pula dah. Imam kalau lebih bodoh daripada makmum, macam mana nak sembahyang? Makmum pula menegur je. Letih. Daripada Fatihah sampai rukuk, semua imam betul kan? Tak betul macam tu. Imam mesti lebih cerdik daripada makmum. Pemimpin mesti cerdik daripada rakyat. Sampai orang tua-tua dulu dia kata, kau kalau nak cari pemimpin yang ada 3 perkara. Bobot, bibit, bebet. Bobot, bibit, bebet. Pertama sekali, bobot. Apa makna bobot? Bermutu. Pemimpin bukan sekadar kerjanya menyempurnakan tugas-tugas seremonial. Bukan sekadar dijemput acara kerajaan. Pemimpin bukan kerja dia potong riben, potong belon, pukul gong, tarik langsir. Itu bukan kerja pemimpin. Pemimpin ni dia diberikan kepercayaan, diberikan kekuasaan, diberikan beban berat
diberikan tanggungjawab, yang diikat janji dan sumpah, yang disimpan petua amanah, yang dikemukakan oleh rakyatnya, yang dimuliakan oleh kaumnya, yang didudukkan pada patutnya, yang ditegakkan pada layaknya, yang dikukuhkan dengan adatnya, yang ditinggikan dari orang banyak, yang didahulukan dari orang ramai, yang diutamakan dari orang biasa, bagaikan kayu besar di tengah padang, rimbun daunnya tempat berteduh, kuat dahannya tempat bergantung. Yang jauh mula nampak, yang dekat mula bersua, tingginya menahan angin, rendahnya menahan lapar, cerdiknya penyambung lidah, beraninya pelapis dada, alimnya tempat berfatwa, bijaknya tempat beramanah, sabarnya tempat kita mengadu, adilnya tempat bertimbang, benarnya tempat berpijak, bijaknya tempat berguru, teladannya tempat meniru. Pemimpin kalau karam di laut jadi pelampung, panas di darat jadi penaung, basah di hilir jadi penudung, patah di hulu jadi penyambung. Itu kerja pemimpin. Bukan sekadar potong reben. Reben pengusi JKK pun boleh buat. Imam surau berhenti merasmikan. Itu bukan kerja pemimpin. Pemimpin ni dia ada budiman dia. Pemimpin ni dia bertaring tapi tak mengekah, berkuku tapi tidak mencakar, berpengetahuan tidak membodohkan, berani tidak melesi, besar tidak melendan, bertaji tidak memupu. Ini pemimpin. Orang Melayu taruh piawaian dia. Yang kedua, pemimpin mesti bebet. Bebet ni kalau bahasa Jawa bebedan, penampilan. Pemimpin kena ada segak dia, ada cara berjalan dia. Pemimpin ni biarlah orang yang bertenaga, orang yang sihat. Patut awak YB awak melawat rakyat di hospital ni, rakyat pula melawat YB di hospital. Tak berapa betul. Ini contoh saja, contoh. Ini kita pula rombongan ke hospital melawat Yang Berhormat, tak boleh. Tapi Yang Berhormat kalau sakit jarang cerita ke orang, dia sakit seorang-seorang ni. Dia tak berani, takut pelihara kecil. Dia tak nak. Sakit macam mana boleh diam. Padahal demam tu, dia buat bodoh. YB besok jarang cerita dia sakit. Sebab orang tu dah ngira-ngira siapa nak mengganti YB tu dah kira lah. Tapi jaranglah berlaku kita melawat YB di hospital. Yang ketiga, pemimpin ni bibit. Bibit ni keturunan. Tuan-tuan, bukanlah kita nak menafikan orang yang baru nak up jadi pemimpin. Tak menafikan. Tapi keturunan ni ada peranan. Orang kalau keturunan dia keturunan memimpin, insya-Allah darah daging tu ada. Keturunan ni dia ada kena-mengena dengan watak perwatakan kita. Kat mana kita lahir, siapa mak bapak kita. Sebab acuan bulat takkan membentuk kuih tiga segi. Acuan bulat, kuih pun bulat. Pemimpin dia ada darah daging. 3 ta orang panggil, tahta, harta, wanita. Semua ada kaitan keturunan. Orang nikah ramai sebab keturunan dia nikah ramai. Biasanya dia tu ada darah daging. Orang kaya, keturunan dia biasa kaya-kaya. Tuan-tuan, kaya pun ada keturunan. Kita kalau tak pernah kaya, jangan usaha-usaha, belum tentu jadi kaya. Macam kawan-kawan kita masyarakat Cina. Orang Cina ni tuan-tuan, kenapa dia kaya? Keturunan dia kaya. Di Malaysia, keturunan Cina keluarga ada berapa? Tan Chan Chin, Kuan Guan Ho, Wee Wing Eng, Wong Kan Kim, Ling Ong Heng, Goh Gok Ko, Teo Cheong Chu. Itu family Cina. Dalam laporan, kita Melayu tak ramai family. Kita Jawa, Bugis, Banjar, Boyan, Kampar, Kelinci, Mendeling, Melangkabau, Garu, Johor Riau. Jawa pun pecah tak banyak lah. Jawa adalah pecah-pecah. Ono, Coroko, Doto, Sawalo, Podo, Joyongo. Adalah sikit-sikit Magelan, Banjumas, begitu sajalah. Bugis, Aga, Gareba, Mumaling, Silaung, Bajaji, Badaceng, Muar, begitu saja. Tapi Cina dia banyak. Dan dia setiap keluarga kaya. Keluarga Lim paling kaya, 12.27 bilion. Aset keluarga Lim saja. Kalau keluarga belah Li, 8.6 bilion. Dia ada, majalah Forbes keluarkan keluarga-keluarga kaya di Malaysia. Kita kaya, pemimpin, semua ada kaitan dengan keluarga. Ni saya nak kongsi sejarah. 140 tahun dulu, ada satu orang Johor, kaya luar biasa. Dia ni punya kaya tuan-tuan. Dia ada 60,000 pajakan tanah di Johor. 60,000 pajakan tanah di Johor. Dan dia tanam gambir semua. Dan dia ada 4 buah kapal kargo steam yang besar. Dan dia ada hotel di Singapura, dia panggil Raffles Hotel. Dia ni orang biasa, bukan raja.
Namanya Syed Muhammad Ahmad Al-Sagaf. Orang Jawa panggil Nong Cik. Dia ni kaya luar biasa. Berapa dia punya kekayaan? Dia punya kaya tuan-tuan, dia chop duit sendiri. Moyang kita dia chop duit? Tak ada. Dia punya kaya dia chop duit sendiri. Duit dia nama duit Constantinople Estate. Nilai dia 25 sen, 50 sen, $1 dan $2. Hampir 40 tahun duit ni diperkenankan untuk digunakan di Johor bermula tahun 1870 sampai 1917. Duit ni sah. Dan pada duit ni dia tak boleh beli, dia kena tukar di post office. Pada duit ni ada tulis Kukup nombor 85, 1 Mei 1878, dengan kebenaran Duli Yang Maha Mulia Maharaja Johor, Constantinople Estate, pembayaran tunai kepada kuli-kuli yang membawa nota ini dengan nilaian $2. Ini Nong Cik, kaya betul. 140 tahun kemudian, muncul satu orang nama Tan Sri Dr. Zeti Akhtar Aziz. Siapa Zeti Akhtar Aziz? Dia ni cucu kepada Syed Muhammad Syed Omar Al-Sagaf, belah mak dia. Syed Muhammad Syed Omar Al-Sagaf anak saudara benar kepada Syed Muhammad Ahmad Al-Sagaf. Jadi bayangkan, moyang dia dulu chop duit, cicit dia sign duit. Gubernur bank negara kan sign duit. Moyang chop duit, cicit sign duit. Keturunan chop duit. Keturunan kita chicken chop pun tak kenal. Bayangkanlah. Sebab itu benda ni darah daging. Jadi pemimpin ni kalau orang tua-tua dulu, dia ada kaitan darah daging. Sebab itu kalau sistem kesultanan, semua darah daging. Cuma sebab kita demokrasi barat, dia open. Tapi sebenarnya open tak open, tuan-tuan tengok, dia berpusing di kalangan dia juga. Dulu bapak dia, lepas tu anak dia, tak pun anak saudara dia, tapi cucu saudara dia, dia akan pusing. Pemerintahan ada kaitan darah daging. Dan kita insya-Allah tak berapa lama lagi akan adalah pesta memilih kepimpinan. Saya tak sebutlah perkataannya, akan diisytiharkan. Tapi wallahualam, pilihan raya ni tak ada orang tahu. Saya dengar dulu Datuk Seri Sami Belu, wartawan tanya dia, Datuk Seri, ini bila ini pilihan raya, bila Datuk Seri? Masih di menteri. Ini tak ada, saya tak ada tahu. Ini pilihan raya tak ada orang tahu. Perdana Menteri saja tahu. Tuhan pun tak ada tahu. Punyalah rahsia. Ini tak ada orang tahu. Tuhan pun tak ada tahu. Ini Perdana Menteri saja tahu. Jangan tanya saya. Tuan-tuan sekalian, ada orang dia mendakwa memilih pemimpin ni urusan duniawi, tak ada kena-mengena dengan agama. Ni kita nak betulkan malam ni. Silap. Memilih pemimpin adalah sebahagian daripada urusan dunia dan juga akhirat. Memilih pemimpin adalah sebahagian daripada urusan agama yang sangat penting. Islam tidak mengenal dikotomi. Islam tidak mengenal sekularisasi. Islam tidak pisahkan antara dunia dan akhirat. Termasuk dalam bab kau nak pilih pemimpin, ada kriteria. Sebab itu dalam Quran cerita pemimpin banyak. Kalimat imam, itu maknanya pemimpin, disebut dalam surah Al-Baqarah ayat 124. Kalimat khalifah disebut dalam surah Baqarah ayat 30. Kalimat malik maknanya raja, sebut dalam surah Al-A'raf ayat 3. Kalimat amir ataupun ulil amri disebut dalam surah An-Nisa ayat 59. Kalimat sultan disebut dalam surah An-Nisa ayat 144. Sebab itu kepimpinan mustahak. Sehingga kan dalam Islam, pemimpin yang adil akan dibangkitkan sebelah dengan Nabi nanti. Pemimpin yang adil dapat payung khas di padang mahsyar. Maka pemimpin bukan benda kecil, benda besar. Sebab itu ulama dulu berdoa lepas sembahyang supaya dapat pemimpin adil. Imam Fudail bin Iyad, dia biasa berdoa minta dikurniakan pemimpin adil. Sampai orang tanya kepada dia, kenapa? Kata dia, lau anna li da'watan mustajabatan ma sayyartuha illa fil imam. Saya kalau adalah doa mustajab, saya akan gunakan doa itu untuk pemimpin.
Orang tanya dia, kaifa zalika ya Aba Ali? Kenapa ente doa untuk pemimpin? Kata dia, mata masayartuha fi nafsi lam tujzini wa mata sayartuha fil imami fasalahul imam salahul ibad wal bilad. Kalau saya doa hanya untuk diri saya saja, maka doa tu bermanfaat untuk saya saja. Tapi kalau saya doa untuk pemimpin, pemimpin tu akan bermanfaat untuk rakyat dan negara saya, kata dia. Berapa orang kalangan kita doa dimintakan dapat pemimpin yang baik, tak ada orang. Biasa minta untuk diri dia sendiri, sihat, minta rezeki dan macam-macam. Dalam Quran, Allah Ta'ala sebutkan pemimpin ni ada kriteria. Ni mana-mana tuan-tuan yang ada bercita-cita nak jadi pemimpin, nak masuk tanding pilihan raya, jadi adun, nak jadi parlimen dan bagai-bagai, silakan, ahlan wa sahlan. Tapi kena tengok indikator Quran. Apa Allah Ta'ala sebut? Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna as-salah wa yu'tuna az-zakah wa hum raki'un. Surah Al-Ma'idah ayat 55. Pemimpin ni pertama kata Allah, nombor satu, mesti percaya pada aku, mesti beriman pada Allah. Orang beriman, dia mesti percaya kepada Allah. Kuasa Allah dia kena percaya. Dia kena percaya dalam pengurusan dia, Allah akan jaga hidup dia. Sebab itulah dalam Quran, pemimpin kena ada dua sifat, hafizun, alimun. Orang yang percaya Allah, orang yang hafiz, orang yang alim. Apa makna orang hafiz? Orang yang jaga amanah, kerana dia tahu Tuhan menengok kelakuan dia. Adat Melayu sejak dahulu memelihara amanah dari dulu. Adat hidup orang beradat, memelihara amanah ianya taat. Adat hidup orang terpandang, janji diturut, amanah dipegang. Adat hidup orang terbilang, janji ditunggu, amanah disandang. Nombor satu, pemimpin mesti amanah. Orang Melayu pun meletakkan pemimpin wajib amanah. Kalau tak boleh ada amanah, berhenti je lah jadi pemimpin. Hidup pantang melanggar sumpah, mati pantang melanggar sunnah. Pemimpin itu lurusnya boleh dipercaya, benarnya boleh diturut, setianya boleh diikut, taatnya boleh diikat, sumpahnya menahan lapah, janjinya menahan mati. Apa tanda orang amanah? Duduknya tinggi, tegaknya rendah, kepalanya tinggi, perangainya merendah, dibawa ke tengah dia bertuah, dibawa ke tepi dia berbuli. Siapa tidak amanah akan punah ranah. Siapa melanggar amanah, aibnya akan terdedah. Siapa meninggalkan amanah, hidupnya takkan semenggah. Siapa menjauhi amanah, lambat laun masuk pelimbah. Siapa melalaikan amanah, hidup matinya takkan berkah. Kalau hidup tidak amanah, ke tengah ke tepi orang menyumpah. Kalau amanah disia-siakan, orang benci meranalah badan. Kalau amanah tidak dipakai, hidup sama macam bangkai. Kalau amanah tidak dijaga, ke mana pergi orang curiga. Kalau amanah diingkari, di situlah tempat orang mengeji. Ini orang tua-tua susun. Kau jadi pemimpin mesti amanah, kerana kau beriman pada Allah. Allah tengok tanggungjawab ini, jangan kau tak amanah. Yang kedua, Allah Ta'ala sebut ciri orang-orang yang memimpin ini, dia rajin menegakkan semayang. Sehingga kan Nabi sebut, pemimpin tu kalau semayang, kau tak boleh lawan dia. Tapi kalau dia dah malas semayang, kau boleh jatuhkan dia. Jadi para pemimpin, semayang jangan tinggal. Yang ketiga, pemimpin ini kata Allah, mestilah gemar menunaikan zakat dan bersedekah. Zakat dan sedekah ini hanya simbol. Dalam bahasa pemuda, pemimpin ini mesti ada kesalingan. Dia sentiasa ingat pada orang yang lebih susah daripada dia. Sebab itu kita tak nak pemimpin kita yang akan datang, dia tak rasa kesusahan orang. Itu tak nak. Dia mesti ada kesalingan. Yang sikit sama dirasa, hati gajah sama dilapah, hati kuman sama dicicak, yang sekuku sama dibagi, yang setitik sama mencolek, yang secebis sama dikutis, yang secupak sama nampak, yang sepompat sama mendapat, yang sekal sama dikepal, yang segantung sama kenyang, yang sepiring sama ditating, yang sebakul sama dipikul, yang sesuap sama mengecap.
ke bukit sama mendaki, ke lurah sama menurun, ke hilir sama berkayuh, ke lurah sama ke hulu sama bergalah. Ini pemimpin. Dulu tuan-tuan ada satu kisah di zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Umar ni seorang pemimpin yang sangat cakna kepada rakyat. Ni tuan-tuan kena ambil pelajaran. Sehingga kan kata sahabat, ni'mar rajulu Umar yaftaqilul aramil wal aitam wa yahmil lahum ta'am wa hum niyam. Pemimpin terbaik sepanjang zaman adalah Umar. Siang malam dia berjalan cari anak yatim dengan ibu tunggal. Kerjanya membantu. Bantu anak yatim ibu tunggal. Dan dia pikul makanan dalam keadaan orang tu tidur, dia hantar bantuan. Ada satu cerita, Umar Al-Khattab dulu pernah zaman dia kena wabak. Disebabkan masa tu cuaca panas melampau, yang mana dalam kitab Mu'jam Buldan disebutkan orang masa tu ramai yang kebuluran. Jadi Umar pun bawa pembantunya nama Zaid bin Aslam. Kata Zaid, kuntu ma'a Amirul Mukminin Umar Al-Khattab idza kharaja lailata ya'iz ahwal ra'ya bi nafsihi. Malam Umar turun padang, dia tinjau sendiri. Dia tak percaya laporan daripada agensi-agensi kerajaan ni. Dia pergi tengok sendiri. Falamma ta'tina al-Madinah idza biha'in kharbin nab'athu minhu nar. Umar tengok dalam kemah-kemah orang kampung, ada satu kemah dah tengah malam api masih menyala. Orang tu tengah memasak. Umar pergi dekat, dia dengar budak-budak menangis. Dia pun tanya khabar. Makcik apa khabar? Makcik ni tak tahu ni Umar. Dia ingatkan NGO mana nak hantar makanan agak. Jadi dia pun, ni masak untuk anak-anak. Umar pun tengok, masak apa? Rupanya makcik ni rebus batu. Tak ada makanan. Umar tanya, kenapa rebus batu? Anak saya ni lapar. Saya tak tahu macam mana nak diamkan dia. Saya rebus batu nak suruh dia galik je. Kononnya ada makanan. Sebenarnya tak ada pun. Jadi kan dia langit-langit, dia penat, dia tidur lah. Menitik air mata Umar. Sampai rebus batu pakcik. Ya. Nak harap khalifah. Apa yang dia tahu? Dia tak tahu tu Umar. Khalifah makan mewah. Majlis sana sini orang raih dia. Duduk atas pentas, jamuan macam-macam, pukul gong, potong belon macam-macam. Kami tengah susah. Ni bukan B40 lagi dah ni. Bawah pada B lagi dah ni. Umar tanya, kenapa khalifah buat begitu pada makcik? Itulah yatawalla amrina thumma yaghfalanna. Dia dah jadi pemimpin, dia lupa kita. Kita yang milih dia, lala dia lupa kita. Mesej tak jawab, nak jumpa kena appointment lah. Dengan dia, dengan PA dia, dengan siswa dia, sama je. Sombong semua. Nak jumpa komen susah, lem ngada-ngada. Nak ada pun, ni contoh. Dulu time tak ada jawatan, mesej jawab, WhatsApp group aktif. Sekarang left group lagi. Ini contoh. Umar bila kena sekolah dengan makcik ni menangis dia. Maka kata Umar, bi'sal wali ana in syabi'tu wan nasu ji'un. Akulah pemimpin paling buruk dalam dunia ini, kata dia. Apa sebab? Kerana aku kenyang, rakyat aku lapar. Akulah pemimpin paling buruk sekali, kata Umar. Tuan-tuan, kita sebagai pemimpin, kalau perut kita besar, kenyang, banyak pergi kenduri, tuan-tuan upload dalam medsos, sedarlah ada ayat sedar susah tengah menengok. Jangan kongsi sangat. Sampai kata Umar, akulah pemimpin paling buruk. Kalau aku kenyang, rakyat aku lapar. Jangan upload sangat. Nak pergi ke London, pergi ke mana, boleh pakai plakat je, jangan tunjuk mewah kan. Handbag ni pakai plastik bag je. Jangan tunjuk sangat. Sebab orang susah ramai. Macam kami lah jadi imam. Kami pun reti je main snooker, tapi tak boleh main snooker. Kami ni menyanyi terror ingat tuan-tuan. Kukiran kalau ada terus, saya boleh main kukiran. Tapi dah jadi imam, dah tak boleh tunjuk lagi dah. Nak nyanyi pulang kereta, Tok Tingkap nyanyi, dengarkanlah. Nyanyilah. Pandai kan nyanyi sebenarnya. Sama jadi pemimpin. Walau macam mana pun tak boleh tunjuk, senang. Sebab orang susah ramai.
Kecuali kalau kampung tu semua dah senang semua. Inilah pengorbanan kita menjadi pemimpin. Tanda kita sayang, ada kesalingan. Sebab itu Nabi pernah mengingatkan kata Auf bin Malik, khiyaru a'immatikumul ladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa yusallunakum alaikum wa tusalluna alaihim. Sebaik-baik pemimpin adalah pemimpin yang cinta kepada kamu. Sebaik-baik pemimpin adalah yang mendoakan kepada kamu. Jadi kalau kita jadi pemimpin, kita mesti cinta kepada orang kita. Wa syiraru a'immatikum allazina tubghidunahum wa yubghidunakum wa tal'anunahum wa yal'anunakum. Seburuk-buruk pemimpin adalah mereka benci kamu dan kamu pun menyampah dengan mereka. Seburuk-buruk pemimpin adalah mereka yang mengutuk kamu dan kamu pun melaknat mereka. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi ayuh para pemimpin kena sayang orang di bawah, jangan lebih-lebih sangat. Kalau mereka susah, santuni. Umar Al-Khattab lepas kena sekolah dengan makcik tu, dia terus pergi Baitul Mal. Dia tanya pegawai Baitul Mal, mana barang-barang makan untuk orang susah. Bawa sini aku pikul. Kata sahabat, kana yahmil jarabud daqiq ala zahri lil aramil wal aitam. Umar ambil guni, taruh atas bahu dia. Petugas di Baitul Mal tegur, wahai Amirul Mukminin, da'mil ahmil angka. Tuan, biar kami lah angkat. Apa tuan pula mengangkat pula? Umar terus marah kepada dia, wa man yahmil anni yaumal qiyamah dhunubi. Kau nak pikul dosa aku di padang mahsyar. Kau tak nak pikul? Biar aku pikul. Biar aku yang pikul. Umar sendiri yang hantar. Dia pergi ke pondok, dia agih-agihkan. Maka ini pemimpin, kita kena jagalah benda ini. Agama suruh jaga dan orang tua-tua kita pun suruh jaga kesalingan. Buat di penghujungnya, ayolah para pemimpin sekalian, kita adalah cerminan daripada rakyat kita. Sedarlah, kama takununa yuwalli alaikum. Bagaimana keadaan rakyat, begitulah keadaan pemimpin. Pernah dulu Sayyidina Ali didatangi seorang Khawarij. Dia tanya kepada Khawarij. Khawarij tanya kepada Sayyidina Ali, Tuan, kenapa zaman Tuan jadi pemimpin, negara kita huru-hara? Zaman dulu, time Omar, zaman Osman, zaman Abu Bakar, negara kita tenang, damai saja. Tapi bila Tuan jadi pemimpin, barang mahal, ni contoh sajalah. Barang mahal, orang berani kutuk agama, berani buat stand up comedy. Macam contoh sajalah. Kenapa Tuan zaman dulu orang tak berani Tuan buat macam ni? Zaman Tuan pula lah orang berani. Apa jawab Sayyidina Ali? Zaman Abu Bakar, Omar jadi pemimpin, rakyatnya adalah orang macam aku. Tapi zaman aku jadi pemimpin, rakyatnya macam engkau. Itu yang jadi huru-hara. Cuba orang macam aku jadi rakyat, taklah jadi macam ni. Walaupun cakap Sayyidina Ali itu berlapik, berkias, tapi ada benarnya. Kama takununa yuwalli alaikum. Apa yang rakyat, itulah pemimpin. Maka marilah kita didik juga masyarakat kita. Tak lama lagi nak pilihan raya, nak bersiasah. Nak bersiasah silakan. Tapi kata orang tua-tua, pertama, pantang bersiasah yang tidak senonoh. Cabar mencabar, mencari musuh. Ke dalam bertikai, keluar bergaduh. Rakyat sengsara, negeri pun runtuh. Kedua, pantang bersiasah menurutkan nafsu. Berebut kuasa, palu memalu. Tamakkan harta, tak ingat malu. Negeri rosak, banyaklah seteru. Ketiga, pantang bersiasah mabukkan pangkat. Berebut kedudukan, jilat menjilat. Berebut kuasa, hambat mengambat. Negeri rosak, nama pun cacat. Hidup mati akan dilaknat. Keempat, pantang siasah memecah belah, mengadu domba umat manusia, baik sekaum, sesuku bangsa maupun antara keluarga dan marga. Ingatlah tuan-tuan, hati-hati. Emas memang kuning, tapi bukan semua yang kuning itu emas. Antara intan dengan kaca, pandai-pandailah kita membezakan. Kerana ini zaman packaging. Barang dalam tak tahu apa, bungkusan itu yang mustahak. Orang penting packaging.
Ayo kita bersatu. Pesta sudah selesai, sing-singkan lengan baju, rapatkan saf. Ini zaman cuci piring. Moga-moga apa yang kita bahaskan malam ini memberi manfaat kepada kita bersama. Saya sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih di atas undangan. Mohon maaf sebarang kekurangan. Moga-moga kita bertemu pada lain-lain kesempatan. Sebelum kita berpisah, marilah kita menadah tangan berdoa. Moga majlis kita sama-sama diberkati Ilahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma waffiqhum lima fihi salahum wa salahul Islam wal muslimin. Allahumma a'inhum ala al-qiyami bimahamihim kama amartahum ya rabbal alamin. Ya Allah, jadikanlah pemimpin kami orang yang baik-baik. Berikanlah taufik kepada mereka untuk laksanakan perkara terbaik, sama ada untuk diri mereka, untuk Islam dan orang Islam. Ya Allah, bantulah mereka dalam menunaikan tugasnya sebagaimana yang Engkau perintahkan. Wahai Tuhan sekalian alam, Allahumma ab'id anhum bitanatas su'i wal mufsidin wa qarib ilaiha al-khairi wal nasihin ya rabbal alamin. Allahumma aslih wulata umuril muslimin fi kulli makan. Ya Allah, jauhkanlah pemimpin kami dari kawan-kawan yang buruk perangai dan juga kawan-kawan yang merosakkan mereka. Dekatkanlah pemimpin kami dengan orang-orang yang baik, yang boleh memberi nasihat yang baik pada mereka, wahai Tuhan. Ya Allah, jadikanlah pemimpin kami orang yang baik di mana pun mereka berada. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekadar itu, mohon tuan-tuan mendoakan perjalanan saya balik ke Kuantan selamat sampai pada malam ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.